This call is now being recorded. Oke, selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir di dalam Google Meet kita hari ini. Bagi yang tidak dapat masuk, nanti saya akan bagi rekaman nih lah. Oke, kita mulai ya kelas kita. So, saya akan posting kamu slide. Ada PowerPoint semua tengok kamu. Boleh nampak kan nih slide saya nih? Boleh. Sama tidak kan? Boleh. Bah. Oke. Mulai saja. Oke, selamat datang ke kelas ESK. ESK itu namanya adalah Asas Sains Komputer. Oke, Asas Sains Komputer. E itu untuk asas, S itu untuk sains, K untuk komputer lah. Komputer ini salah spelling kan? Komputer. Jadi, masa kamu tahun 6, kamu ada belajar nih ICT. ICT ataupun RBT kan. So, dia sebenarnya sambungan apa yang kamu belajar daripada sekolah rendah itulah. Ya. Sebelum kita pergi jauh, sesi perkenalan diri. Oke, kita berkenal-kenal dengan seni. Oh ya, kamu tidak perlu tulis nota. Oke, kamu boleh screenshot saja apa yang saya kasih tengok kamu di paparan ini lah. Kalau kamu mau lawak, kamu punya slide, kamu kasih melintang kamu punya handphone. Oke, kasih melintang handphone kamu lah. Oke. So, ini berkenaan dengan nama saya. Oke. Nama Terry Henderson. Kamu boleh panggil Selah. Oke. Terry. Oke. Berasal daripada Pinampang, Kota Kinabalu. Bangsa Sino Pendazan. Saya mengajar sains komputer dan sains komputer. Ada orang mau masuk lagi. Oke, 3 buku tulis, 1 buku tulis untuk tata bahasa. Jaga, saya kasih setting dia dulu nih. 1 lagi untuk karangan atau penulisan. Dan supaya senang. untuk komsas. Komsas, KOMSAS. Komsas. Komsas itu kamu akan belajar yang pasal puisi, sajak, cerpen, itu yang komsas. So kamu kena sediakan 3 buku tulis bahasa Melayu. Oke? Ada sudah kamu tulis. Oke, Mam. Oke. Kita tulis. Kamu belum sedia lagi. Coba salah setting. Kalau belum sedia, 3. Oke, 3 buku tulis itu mesti yang jenis panjang. Browse by individual window. Oke, jangan kecil. Kalau kecil cepat habis kamu punya buku. So mesti yang tulis panjang begini. Ada buku panjang bukan? Coba. Oke, tapi kalau tidak mampu juga, tidak apa yang disediakan saja buku kecil. Oke. Mana yang kamu mampu lah. Oke.
Oke, nampak slide satu kan? Slideshow. Baru yang lain mau masuk. Japa, ada masalah teknikal. Ada lagi orang mau masuk. Oke. So ini kita teruskan. Oke, hobi melancong anak ketiga daripada beradik lah. Oke, kita terus pergi dia punya bab lah. Apa yang kamu akan belajar? Oke, buku teks itu sesudah bagi. Oke, buku teks itu sesudah bagi. Yang kamu cari di dalam Telegram kamu. Oke, dalam asas sains komputer ini dia ada 4 bab. Oke, ya. Bab pertama konsep asas pemikiran komputasional. Bab 2 perwakilan data. Kamu kasih unpin tuh kamu punya screen. Baru kamu nampak nih punya slide. Muka satu kan kasih unpin dia. Oke, bab 2 perwakilan data. Bab 3 algoritma. Empat bab. Oke, terangkan sedikit saja pasal bab-babnya. Oke, bab 1. Bab 1 konsep asas pemikiran komputasional. Dan ini banyak bercerita dan teori. Oke, kita baca-baca saja. Oke, untuk bab 2 perwakilan data, kita akan ada kira-kira. Oke. Dia punya kira-kira ini senang saja. Tambah tolak bagi dengan darab saja. Oke. Bab 2 ini. Bab 3 kamu akan belajar melukis cetak alir dengan sodokot. Oke, sodokot dengan cetak alir ini kamu akan buat. Sebenarnya di tahun 6 ini kamu sudah buat nih. Oke. Kamu sudah pernah buat masa tahun 6 nih.
kelas ICT lah, teknologi maklumat tuh. Dan bab 4 kod arahan. Bab 4 nih kita akan guna komputer lah, ataupun laptop. Sesiapa yang ada laptop tuh, dia boleh bawa pergi sekolah untuk buat bab 4 ni lah. Bagi pelajar yang tidak laptop, pinjam di sekolah ni saja, buat di sekolah sajalah dia punya kod ni. Jadi secara keseluruhan ASK ni dia memang berkaitan dengan komputer. Kamu tidak lari daripada menaip. Kamu type. Tidak banyak menaip dan banyak melukis. Mengira pun ada juga lah, mengira. Itulah asas dan mengira, melukis dengan menaip. Sebab 4 ni belakang baru kita dapat guna komputer lah, yang depan-depan ni belum lagi. 1, 2, 3 ni belum lagi. Kita belajar-belajar. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya saja, pasang saja mic kamu tuh. Kadang-kadang saya tidak nampak tuh siapa yang bercakap, sebab sebentangan. Sebentang ni slide saya tidak nampak siapa yang bercakap. Sebab ada setting dia ni. So kita masuk bab 1. Siapa ada soalan, cakap saja. Bab 1.0, konsep asas pemikiran komputasional. Sebelum kita belajar ASK kan, kita mesti paham dulu tuh apa tuh asas pemikiran komputasional. Bab 1 nih dia akan belajar sampai tingkatan 5. Bab dia nih sampai kamu tingkatan 5 kamu akan jumpa dia nih. Dia punya subtopik 1.1 asas pemikiran komputasional lah. Standar pembelajaran apa yang kamu akan belajar hari ini? 1.1.1, kamu boleh screenshot nih apa yang kamu akan belajar hari ini. Tahu kan macam mana mau screenshot di handphone? 1.1.1 menerangkan teknik derayan, pengecaman corak, peniskalaan, dan pengiklakan dalam pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah. Yang ini bahasa Inggris dia, yang decomposition, pattern recognition, peniskalaan, abstraction, dan dengan generalization. Kriteria kejayaan, kamu akan dapat menyatakan 4 teknik pemikiran komputasional. Menerangkan 2 teknik pemikiran komputasional dengan baik. Jadi 4 teknik, kamu perlu tahulah apa tujuan teknik yang digunakan. Kita pergi next. Boleh baca-baca dulu lah. Apa itu pemikiran komputasional? Baca dulu, ataupun kamu screenshot saja nih nota nih. Pemikiran komputasional ialah satu proses, ini maksudnya satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas komputer. Maksudnya, bila kita diberi satu masalah, kita akan berfikirlah
dengan membantukan teknik-teknik yang ada dengan komputer kita guna. Oke. So ada 4 teknik. Oke. Ini dia punya prosesnya dulu. Macam mana kita membuat pemikiran computational ini, ada prosesnya. Pertama kalau kita dapat masalah yang besar kan. Oke, sekarang kita cakap pasal masalah lah. Kita dapat satu masalah, first kita akan pecahkan masalah itu dulu. Oke. Bila masalah itu dipecahkan, yang kedua baru kita kenal pasti corak yang sama ataupun masalah yang sama, kita ambillah. Oke. Pas kita kenal pasti corak yang sama, perkara yang penting kita tinggalkan. Oke. Ada benda masalah yang tidak penting kita tinggalkan sajalah. Dan yang terakhir adalah sediakan satu model penyelesaian masalah. Oke. Jadi ada 4 teknik yang kita boleh guna. Oke. Ini kamu hafal. Teknik leraian yang pertama. Teknik kedua adalah teknik pengecaman corak. Teknik ketiga ialah peniskalaan. Teknik keempat adalah pengiklakan. Ya, ada 4 teknik. Teknik ini macam cara lah kan, ataupun kaedah yang kita guna untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi, cara menghafalnya, 1 lelaki, 3 perempuan. 1 L, 3 P lah. L itu adalah leraian, 3 P itu adalah pengecaman corak, peniskalaan. Ini yang selalu budak susah mau sebut. Peniskalaan. Oke. Yang keempat adalah teknik pengiklakan. Oke, teknik pengiklakan. Kenapa? Ada video semua tengok kamu tengok. Oke. Tengok video ni dalam bahasa Indon tapi boleh paham juga lah. Nanti saya akan tanya soalan nah. Akhir ialah membina model bagi masalah yang diselesaikan. Akhir ialah membina model bagi masalah yang Nanti saya kasih terang dua tu teknik. Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Teknik leraian. Teknik leraian adalah memecahkan sesuatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bertujuan memudahkan pemahaman dan penyelesaian masalah. Kita ambil contoh masalah pembinaan anak tangga yang menggunakan batu bata. Pisahkan binaan anak tangga kepada beberapa bahagian yang lebih kecil. Anda akan dapati anak tangga tersebut terbagi kepada 5 bahagian. Dengan teknik ini Anda lebih mudah untuk mengira jumlah batu bata keseluruhan. Bahagian pertama mengandungi 5 bata, bahagian kedua mengandungi 10 bata. Bahagian ketiga mengandungi 15 bata, bahagian keempat mengandungi 20 bata. Dan bahagian kelima mengandungi 25 bata. Teknik pengecaman corak. Anda telah pun mengetahui bagaimana anak tangga dibina daripada 5 bahagian susunan bata. Melalui teknik pengecaman corak Anda akan dapati bahagian pertama mempunyai tapak susunan 5 bata. Begitu juga bahagian-bahagian lain juga mempunyai tapak yang serupa. Jadi corak yang membezakan antara setiap bahagian anak tangga tersebut ialah lapisan batu batanya. Teknik peniskalaan. Proses seterusnya ialah meninggalkan aspek-aspek kurang penting. Fokus adalah tertumpu kepada aspek-aspek penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Dalam masalah pembinaan anak tangga tadi, aspek-aspek yang penting ialah lebar anak tangga terdiri daripada 5 batu bata dan bilangan anak tangga yaitu 5 anak tangga.
Manakala aspek yang kurang penting pula ialah size batu bata yang digunakan dan bahan yang digunakan membuat batu bata. Teknik pengitlakan. Proses terakhir ialah membina model bagi masalah yang diselesaikan. Model boleh dibuat dalam bentuk formula, teknik peraturan, atau langkah-langkah. Ringkasan masalah pembinaan anak tangga boleh dibuat seperti ini. Berdasarkan ringkasan permasalahan, satu formula boleh dibina seperti ini. Jumlah batu bata bagi setiap bahagian adalah bersamaan bilangan batu bata bagi panjang, darab, bilangan batu bata bagi lebar, didarab, bilangan batu bata bagi tinggi. Rumusan teknik pemikiran komputasional. Teknik leraian. Teknik pengecaman corak. Teknik peniskalaan. Teknik pengitlakan. Oke, saya mau tanya. Oke, susunan itu kamu ingatkan, teknik 1, 2, 3, dan 4. Saya mau tanya nih orang nih. Siapa nih Catherine Sarang nih? Bah, coba kasih tahu teknik yang kedua apa? Catherine? Teknik pencemaran corak. Bukan pencemaran corak telai, pengecaman Pengecaman corak. Oke, siapa nih nama dia si Catherine nih? Semua tulis. Apa nama kau nih? Vanessa Christopher. Vanessa Christopher. Oke, ngam. Pengecaman corak apa Vanessa? Ya. Oke. Si Vanessa nama ada. Oke. Wati. Wati, oh Wati. Buka kau punya mic. Siapa nih si Wati nih nama dia? Saya juga. Siapa nama? Leon Lai. Leon Lai. Teknik yang pertama. Teknik L tuh. L. Mulai ada L apa? Le. Nah, kalau tidak screenshot tuh kan tadi. Lerayan. Kita sebut lerayan. Lerayan. Teknik Oke. lerayan. Nyangam. Oke. Thank you, Leon. Use J9. Siapa nih use J9 nih? Buka mic kok. Saya, Nevenly. Di Bentley? Oh. Teknik yang ketiga. Apa tuh? Teknik peniskalaan. Kau yang orang first time yang boleh sebut lurus. Peniskalaan. Oke, good. Mulyadi. Teknik yang keempat. Mulyadi. Saya Cigo. Apa nama kau nih? Ain. Ain. Teknik yang keempat apa tadi? Tidak nampak slide ya tadi. Bahan apa? Nanti saya kasih tengok balik. Oke. Alright. Saya kasih muncul balik nih slide sini. Oke, kita ada 4 teknik kelas. Oke. Ini kamu mesti hafal, mesti. Kamu screenshot nih. 1L 3P, 1 lelaki 3 bini dia.
Oke, 1 lelaki, 3 perempuan. Yang pertama leraian. L itu lerai, kita lerai. P itu adalah pengecaman corak. Pengecaman, kita kecam. Pengecaman corak. Oke, kita kecam corak kita. P yang kedua nih peniskalaan. Kita guna skala. Jadi peniskalaan. Bukan penis, ha? Peniskalaan. Peniskalaan. Yang ketiga, 4 nih sama sebut. Pengiklakan. Pengiklakan. Nah, kamu belajar sebut nih, di dalam kelas nanti saya tanya lagi balik. Tersasul-sasul sebut nih. Yang ini 2 lah orang selalu tersasul-sasul kan sebut. Oke, mungkin first time kan kamu nggak tahu. Oke, jadi 4 teknik yang saya terangkan nih, dia digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia. Oke, kita boleh guna, sama ada kita menggunakan semua teknik nih, ataupun 2-3 teknik yang kita gunalah. Macam yang pembinaan anak tangga tadi kan, dia mau kira apa batu bata. Berapa bilangan batu bata tuh? Jadi dia menggunakan 4 teknik itu untuk kasih selesaikan masalah dia itulah. Nah, mari kita tengok teknik yang pertama. Kamu screenshot nih, nota nih. Kasih melintang handphone kamu, jamnya. Ini nampak kan nih saya punya handphone. Dia akan jadi begini. Jadi kamu screenshot lah. Dia pakai tulis nota, nanti kamu simpan di mana-mana lah. Oke, yang bergaris nih adalah kata kuncinya yang kamu perlu paham. Yang pertama teknik leraian. Teknik leraian maksudnya di sini adalah proses memecahkan ataupun meleraikan. Apa yang perkataan yang lain? Memecahkan, meleraikan, memisahkan. Nah, jadi teknik leraian itu macam itulah bunyi dia. Memecahkan, meleraikan sesuatu masalah yang besar kepada bahagian yang kecil agar lebih senang untuk diselesaikan. Kan di dunia nih, COVID nih kan masalah besar kan di dunia sekarang. Jadi macam mana kita mau selesaikan masalah nih? Oke. Untuk memecahkan lah. Jadi sekarang banyak dia punya langkah kan untuk menyelesaikan masalah besar. Jadi beginilah cara dia. Okay. So proses memecahkan atau meleraikan suatu masalah yang besar. Teknik leraian ini senang. Kita dapat masalah yang besar, kita kasih pecah ya, pecah ya. Kasih macam anak panah lah kan, kasih lain-lain. Oke. Teknik yang kedua, pengecaman corak. Pengecaman corak. Kata kunci dia mengenal pasti, sama. Oke, mengenal pasti unsur-unsur yang sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam masalah ada perkara yang sama kan. Oke, jadi kita kenal pastilah apa perkara yang sama di dalam tuh. Oke. So, pengecaman corak tidak kecam corak yang sama. Cari corak yang sama. Ataupun perkara yang sama. Asalkan ada sama di belakang tuh dia lah tuh pengecaman corak. Oke. Yang ketiga, peniskalaan. Peniskalaan ini punya kata kunci ialah kurang penting. Fokus kepada aspek yang penting. Oke, meninggalkan aspek-aspek kurang penting dan fokus kepada aspek yang penting dalam membantu menyelesaikan masalah. Apa benda yang kurang penting kita tinggalkan. Kita cuma ambil yang penting saja dalam masalah itulah. Nanti kita tengok contoh pembinaan anak batak tu kan, anak tangga tadi. Apa benda yang kurang penting, benda yang penting di dalam tu.
Teknik yang keempat, pengiklakan. Oke, membina satu model bagi penyelesaian masalah. Kita boleh guna formula, teknik, peraturan ataupun langkah-langkah. Macam yang tadi anak tangga tu kan, dia guna formula kan, formula untuk kira anak tangga tu. Lebar darab tinggi, lebar darab tinggi, lebar darab tinggi lah kan, dia punya model tadi dia buat. Teknik pengiklakan ni kamu ingat saja, kita buat formula kah ataupun teknik lah untuk menyelesaikan masalah tu. So ada 4 teknik. Nanti minggu depan kita akan masuk satu-satu lah. Ini dia secara asas dia saja dulu yang kamu perlu paham. Oke. Kenapa kamu nih bertua karena masuk kelas ESK? Sebab ini dia punya kemahiran-kemahiran yang diperlukan sebagai seorang pelajar ESK lah. Yang pertama, kemahiran berpikir secara logik. Siapa punya matematik yang lemah, mungkin dia logik dia agak kurang lah. Kan logik nih kita mau kira matematik kan. 1 tambah 1 takkanlah 3 kan. 1 tambah 1 2 lah logiknya. Jadi kamu mesti berpikiran logik macam itu. Oke, yang kedua, kamu boleh menjelaskan sesuatu. Oke, mungkin masa nanti kamu pegang komputer kan, kamu type kan, tidak dapat kasih jalan tuh, ada kucing kan, kamu kasih jalan tidak dapat jalan. Jadi kamu boleh jelaskan lah kenapa tidak boleh jalan tuh kucingnya. Ada code dia salah apakah. Yang ketiga, bekerja dalam pasukan. Mungkin ada project di dalam ESK, jadi kamu perlu bekerja dalam pasukan lah. Yang keempat, kemahiran membina algoritma. Kamu akan buat catalir lah untuk kasih selesai masalah itu. Apa mula dia sampai petamat dia. Sudah 3, 4, 5. Yang kelima adalah kreatif. Belajar ESK mestilah kreatif dalam semua benda lah, semua hal. Dan yang terakhir adalah belajar daripada kesilapan. Kita menggunakan komputer, kadang-kadang ada yang takut kan mau pegang komputer, takut salah. Sama juga kan kalau kamu beli telepon first time, kamu tekan sini, tekan sana, lepas itu ada salah kan, terus kamu tahu sudah masalah, dan kamu ubah balikkan. So itu belajar daripada kesilapan lah. Kamu tidak takut mau ubah dia. Adakah orang takut pegang telepon sekarang? Ada kan? Ini kita pun sekarang boleh pegang handphone. Kan, Datu kamu. Jadi dorang belajar daripada kesilapan sebenarnya. Kalau dorang salah janganlah kamu ketawa dia kan, kesian pula dia tuh. Katanya kamu ajar lah. So saya kasih tunjuk lagi balik. Mana yang perlu kamu screenshot? Ada latihan nanti. Yang pertama yang nih, screenshot dah. Supaya kamu senang nanti membuat itu latihan. Latihan saya tidak susah. Dia apa yang kamu belajar itulah dia punya apa. Yang kedua ini screenshot. Screenshot screen kamu. Screenshot bahkan kalau di handphone, yalah screenshot lah. Anggaplah. Pas yang ini lagi, screenshot. Ini penerangan dia, teknik leraian ini penerangan dia. Screenshot juga. Ini pun pengecaman corak.
peniskalaan. Lepas itu pengiklakan. Lepas itu kemahiran yang diperlukan. Ada 6. Oke, kita tengok tuh video balik yang tadi. Sebelum kita pergi latihan. Saya kasih terang lagi nih video nih tadi. Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Teknik leraian. Teknik leraian adalah memecahkan sesuatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bertujuan memudahkan pemahaman dan penyelesaian masalah. Kita ambil contoh masalah pembinaan anak tangga yang menggunakan batu bata. Oke. Pisahkan binaan anak tangga kepada beberapa bahagian yang lebih kecil. Oke, dia mau kira bilangan batu bata kan dalam anak tangga nih. Adapun pembinaan anak tangga nih. Jadi dia menggunakan teknik leraian, dia kasih warna, dia kasih pisah lah kan kepada 5 bagian. Anda akan dapati anak tangga tersebut terbagi kepada 5 bahagian. Dengan teknik ini Anda lebih mudah untuk mengira jumlah batu bata keseluruhan. Supaya kita senang mau kira jumlah anak bata itu lah kan. Macam ni senang Bahagian kan pertama kira. mengandungi 5 bata, bahagian kedua mengandungi 10 bata. Bahagian ketiga mengandungi 15 bata, bahagian keempat mengandungi 20 bata. Dan bahagian kelima mengandungi 25 bata. Senang kan kira dia nih kalau kita kasih pisah dia. Oke, teknik yang kedua itu adalah pengecaman corakan. Teknik pengecaman corak. Anda telah pun mengetahui bagaimana anak tangga dibina daripada 5 bahagian susunan bata. 5 bagian dia. Apa yang sama di sini kelas? Oke, apa yang sama di dalam nih adalah dia punya tapak nih kan. Tapak dia semua sama, cuma dia punya yang di atas nih tidak sama. Melalui teknik pengecaman corak Anda akan dapati bahagian pertama mempunyai tapak susunan 5 bata. Begitu juga bahagian-bahagian lain juga mempunyai tapak yang serupa. Semua tapak serupa kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu pengecaman corak. Kita tengok mana yang sama. Tapak dia lah. Jadi corak yang membezakan antara setiap bahagian anak tangga tersebut. Yang beza dia adalah dia ialah punya lapisan batu batanya. dia. Oke. Itu teknik yang kedua. Teknik peniskalaan. Teknik yang ketiga. Proses seterusnya ialah meninggalkan aspek-aspek kurang penting. Fokus adalah tertumpu kepada aspek-aspek penting. Oke. Masa kita buat anak tangga nih, bata tuh kan, dia punya lebar penting kah tidak? Penting kan? Bilangan anak tangga pun penting kan? Oke, untuk mengira. Size batu bata tidak penting. Dengan bahan batu bata itu pun tidak penting. Jadi kita kasih tinggal. Yang penting saja, sebab kita mau mengira, bukan kita mau tahu bahan dia kan. Penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Dalam masalah pembinaan anak tangga tadi, aspek-aspek yang penting ialah lebar anak tangga terdiri daripada 5 batu bata dan bilangan anak tangga yaitu 5 anak tangga. Yang lain itu penting. Lebar dia dengan tinggi adalah yang kita perlu sebenarnya. Manakala aspek yang kurang penting pula ialah size batu bata yang digunakan dan bahan yang digunakan membuat batu bata. Oke, teknik yang terakhir ialah pengiklakan. Teknik pengiklakan. Proses terakhir ialah membina model bagi masalah yang diselesaikan. Oke, Model kita boleh boleh guna- dibuat dalam bentuk Kita guna formula, formula lah kan. teknik peraturan, atau langkah-langkah. Macam mana kita mau kira dia laju Ringkasan masalah pembinaan Oke, anak kita boleh tangga buat boleh begini. dibuat seperti ini. kan?
Berdasarkan ringkasan permasalahan, satu formula boleh dibina seperti ini. Formula dia Jumlah adalah batu bata bagi setiap bahagian. panjang, darab lebar, darab tinggi. Baru kita dapat jumlah batu bata, terus kita campurlah semua. Adalah bersamaan bilangan batu bata bagi panjang, darab, bilangan batu bata bagi lebar, didarab, bilangan batu bata bagi tinggi. Rumusan teknik pemikiran komputasional. Teknik leraian. Teknik pengecaman corak. Teknik peniskalaan. Teknik pengitlakan. Oke. Jadi dia punya latihan yang ini. Oke, cara dia sama ada kamu mau menulis di handphone, sama ada kamu menulis di nota, buku nota, salin nih dan tulis di buku nota. Yang kotak-kotak nih adalah kamu perlu tulislah. Oke, jawaban dia di semua nih. Oke, kotak-kotak dan nih. Oke. Bagi orang yang malas mau tulis dalam buku nota, kamu edit ya gambar sini kan, kamu screenshot lah nih. Terus itu kamu edit, beli tahu kan macam mana mau edit perkataan di dalam sini guna gambar. Nah, boleh. Oke. So kamu antar kepada saya, kamu PM kamu punya latihan nih. Tenang dia nih, apa yang sudah kita belajar tadi itulah itu jawabannya. Kamu screenshot nih. Oke. Kamu screenshot nih. Nanti saya bagi kamu kerja. Kalau yang tidak dapat screenshot nanti saya bagi kamu nih screenshotnya. Oke, ada masa dia. Kalau boleh sebelum habis jam 9 kita nih. Kamu buat sekarang. Ada soalan? Nah, kalau tidak soalan, kita jumpa di Telegram saja. Kalau ada soalan, kamu tanya saya di Telegram. Nanti saya jawab sampai jam 9. Oke, kita jumpa di Telegram sebab semua off nih untuk bagi apa sama rekan-rekan kamu nih. Record kita nih.